Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 900 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Dan apa yang saya nak buat hari ini adalah saya nak buat sedikit sharing tentang metabolisme. Ramai orang faham tentang metabolisme ni tapi ramai orang faham pemahaman yang salah. Jadi hari ini saya nak terangkan kepada you all semua apakah sebenarnya itu metabolisme dan macam mana kita boleh gunakan metabolisme ni sebagai kita punya ally. Okay, macam kita punya ally untuk turunkan berat badan dengan mudah. Alright, so boleh tak komen sikit siapa dekat sini yang pernah dengar perkataan metabolisme, siapa dekat sini yang pernah faham metabolisme ni apa? Boleh tak komen saya faham metabolisme? Tapi boleh tak komen kalau katakan ada yang dekat sini yang masih lagi tak faham metabolisme tu apa, sebab hari ni saya nak bagi kita semua faham apakah itu metabolisme dan macam manakah metabolisme ini boleh membantu kita menurunkan berat badan dengan cepat secara sihat tanpa menggunakan sebarang produk. So, apa yang saya nak share hari ini adalah satu benda yang sangat gila bagus. Sangat satu benda yang sangat gila akan mengubah persepsi kita bila kita nak turunkan berat badan. Puan Hajah dan Insyirah, saya faham metabolisme. Tahniah pada Puan Hajah dan Insyirah. Boleh tak lagi yang ada kat sini komen sekejap kalau kita tahu apakah itu metabolisme dan macam manakah caranya untuk kita tingkatkan metabolisme secara natural supaya kita senang nak nampak kesan. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum Puan Puan Nurul Baizura. So apa yang saya nak share hari ni adalah satu benda yang sangat gila power. Dan saya nak minta jasa by you all untuk share Facebook Live ni. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Selamat malam Puan Anangle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Nurli Dada. Alright, so boleh tak boleh tak komen kalau dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready? Puan Nur Sarah tak faham. Okay, so kalau yang tak faham tu, saya akan explain hari ni. Inilah hari yang mana you all akan faham banyak benda. Dan kalau kita perasan, Waalaikumsalam Puan Yati Rahim, kalau kita perasan, banyak produk-produk dekat luar sana yang menekankan perkataan metabolisme. Kita minum je air ni, dia akan meningkatkan metabolisme. Kita beli je produk ni, kita makan dan dia akan meningkatkan metabolisme kita. So inilah apa yang saya nak share kepada you all, supaya bila kita faham konsep metabolisme ni, ianya akan menjadikan kita sangat senang untuk turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Cik Ros. Waalaikumsalam Puan Hajah dan Insyirah. So, dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak saya nak minta jasa baik you all untuk share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Share dekat dalam mana-mana Facebook group, share dekat sebanyak mana Facebook group community masing-masing, share link ni dekat dalam WhatsApp group masing-masing supaya ramai lagi orang akan dapat faham dan manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekali. Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah. Okay, so dah ready? Dah ready? Boleh tak komen dah ready side? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar ramai orang faham dan ramai lagi orang tidak tertipu ramai orang tidak lagi tertipu dengan konsep metabolisme yang salah. Puan Max Maria dah ready? Ya, dah ready dah share sebab semua juga tahu sebab ni penting kot. Thank you kot. Terima kasih Puan Yati Rahim. Alright, so yang pertama sekali, metabolisme adalah sejenis satu keadaan dalam diri kita. Satu keadaan dalam diri kita yang mana bila metabolisme ini berada dalam satu keadaan yang baik, badan kita akan cepat mengubah makanan yang kita makan kepada bentuk tenaga dengan cepat. Gitu. Boleh faham tak? Senang tak nak explain benda tu kan? Tak susah pun kan? Bermaksud, bila metabolisme kita bagus, apa yang kita makan, let's say kita makan ke, kita minum ke, contohnya macam tadi, saya minum secawan kopi dalam cawan Batak Fitness ni, okay? Saya minum kopi malam je. Saya faham. So, inilah yang share kepada you all. Bila kita minum, badan kita secepat mana dia akan mengubah
makanan ataupun minuman tersebut kepada bentuk tenaga. Cepat, lambat, itulah yang mempengaruhi tahap metabolisme seseorang. Ramai orang, especially di kalangan student saya buat sedikit observation. Saya lihat ramai di kalangan bekas student saya mempunyai masalah metabolisme sebelum dia follow cara kita. Dan persoalan dia, adakah kita tahu adakah metabolisme kita berada di tahap yang bagus? Siapa dekat sini yakin? Boleh tak komen kalau dia yakin? Boleh tak komen kalau dia percaya dan yakin? Kalau dia percaya dan dia yakin, tahap metabolisme dia sangat tinggi. Tahap metabolisme sangat bagus. Siapa sini yang yakin? Boleh tak komen yakin? Sekiranya you all tak yakin, boleh tak komen tak yakin? Sebab inilah titik tolak yang mana kita akan faham sejauh manakah badan kita cope dengan apa yang kita makan dan secepat mana makanan tersebut ditukarkan kepada tenaga. Boleh tak komen sikit? Saya honestly, saya tak yakin. Saya tak sakit, minum malam sudah tidur coach. Saya beberapa hari ni saya tidur lambat dan saya bangun awal. Dan saya tidur petang. Pak Nurul Baizura tak yakin. Okey, tak apa, tak yakin. Boleh tak komen sikit siapa dekat sini yang yakin? Kalau dia yakin ataupun tak yakin, boleh tak komen tak yakin sekiranya dia tak yakin dengan dia punya keadaan metabolisme yang dia ada sekarang. Puan Haliza Abdullah pun tak yakin. Puan Ida Osman tak yakin. Puan Ida Osman percaya dan yakin. Okey. Puan Ida Osman yakin. Puan siapa ni? Asyik Ros tak yakin. Puan Salbi Malik pun tak yakin. Puan Max Maria pun tak yakin. Puan Liati pun tak yakin. Puan Elom Zita Makta pun tak yakin. Saya rasa mata saya macam makin kabur . Aduh, hai. Puan Nuridada pun tak yakin. Okey, kalau tak yakin tak apa. Puan Rosita Z pun tak yakin. Puan Demeng D pun tak yakin. Baik. Alright. Begini, memang Kak Hanis yakin. Okey, Puan Gina Sun Abdullah tak yakin. Okey, tak apa. Kepada mereka yang tak yakin, kepada mereka yang yakin, tahniah. Okey, tahniah kepada mereka yang yakin. Kepada yang tak yakin ni, ini saya nak explain kepada you all. Macam mana kita nak tentukan sama ada kita berada dalam keadaan metabolisme yang tinggi ke rendah. Siapa nak tahu apakah tanda-tanda seseorang itu mempunyai tahap metabolisme yang tinggi? Siapa nak tahu? Boleh tak komen saya nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin supaya kita akan tahu bahawasanya kita ni berada dalam keadaan tahap metabolisme yang yakin yang tinggi ke rendah. Komen sikit kalau ready nak tahu. Komen. Dah. Apakah tanda-tanda seseorang itu mempunyai tahap metabolisme dia tinggi ataupun tahap metabolisme dia rendah. Alright. So, yang pertama sekali, cuba kita lihat masa zaman kita kanak-kanak. Sarah tak boleh minum kopi malam, nanti tak boleh tidur. Gitu kan. Yang tak boleh tidur malam, tak boleh minum kopi malam, normal tu kan. Nak tahu. Begini, kita bagi contoh macam anak-anak kita. Macam anak-anak kita ke, macam cucu-cucu kita ke, macam anak-anak jiran kita ke, anak-anak saudara kita ke, yang usia dia dalam bawah 10 tahun bawah 10 tahun. Bila dia makan gula-gula, dia akan jadi hyperactive. Macam mana badan dia boleh jadi hyperactive? Sebabkan bila dia makan, Waalaikumsalam Puan Alisha Sofia, bila dia makan sesuatu makanan tu macam gula-gula ke dan sebagainya, coklat ke dan sebagainya, bila dia makan, dia rasa macam nak melompat, dia rasa macam gitu kan. Dia rasa macam seolah-olah dia nak melompat lah. Tenaga dia banyak. Dia rasa macam dia ada banyak tenaga. Setuju tak? Persoalan dekat sini, adakah bila kita makan gula-gula, kita rasa nak melompat juga? Contoh, kalau katakan saya minum benda yang manis ataupun kita makan yang manis kan, adakah saya rasa macam saya energetik, saya rasa macam saya nak melompat? Itu soalan yang kita kena tanya kepada diri sendiri. Kalau katakan kita minuman yang manis, kita makan makanan yang manis seperti kek, seperti air gula, air manis, adakah badan kita rasa macam hyperactive seperti zaman kita kanak-kanak dulu ataupun macam anak-anak kita sekarang? Bila cucu-cucu kita sekarang ke ataupun anak-anak buah kita sekarang ke, bila mereka makan benda-benda manis, mereka rasa macam nak melompat. Hyper. Adakah kita hyper bila kita minum minuman yang manis, bila kita makan makanan yang manis? Saya tak hyper. Bila saya minum gula-gula, saya makan gula-gula, saya minum minuman yang manis, makan benda yang manis,
saya tak rasa macam nak melompat pun. Puan Ayun Zai, Waalaikumsalam. Kak Yung, apa khabar? So, kalau itu berada dalam keadaan kita punya keadaan, kalau kita berada dalam keadaan sebegitu, bermaksud tahap metabolisme kita dah semakin menurun berbanding dengan diri kita sendiri mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lepas. Gitu kan. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen saya faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak supaya saya faham? Kita semua faham yang kita ni berada dalam keadaan yang perlu dibantu. Komen sikit. Dah tua makan manis potong kaki coach. Tu dia kan, Kak Hanis kita kata begitu. Betul lah tu kan. Bila kita terlalu makan manis sangat, besar kemungkinan kita akan potong kaki. Saya faham. Gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih kepada komen faham. Nanti kencing manis nanti. Betul. Bila kita makan makanan yang manis, apa yang berlaku kepada diri kita, kita akan senang dapat penyakit seperti kencing manis. Bukan hyper. Gitu kan. So that's why kita kena faham, bila kita nak turunkan berat badan, kita kena lihat faktor metabolisme kita, supaya bila kita lihat faktor tersebut, kita akan jadi lebih mudah turunkan berat badan. Bila kita lihat kadar metabolisme, bila makan manis makin rasa lapar. Betul Puan Indai AK. Indai Aik. Nakkan AK. Alright. Siapa sini faham? Alhamdulillah kepada yang komen faham. Itulah yang pertama. Yang pertama, persoalan dia kat sini, saya yakin yang berada dekat dalam Facebook page Syah AK, tahap metabolisme dia mungkin ada yang rendah, mungkin ada yang tahap medium. Tapi insyaAllah mereka tidak ada masalah metabolisme yang sangat gila tinggi. Sebab bila terlampau tinggi sangat tahap metabolisme bahaya juga. Bahaya juga bila terlampau tinggi, bahaya juga metabolisme bila terlampau rendah. Dia ni akan ada dia punya masalah-masalah tertentulah. Okay. Now, okay, apa yang saya nak share pada you all sekarang ni? Boleh tak saya nak bagi tahu pada you all sesuatu? Boleh tak komen nak tahu satu benda yang saya nak buat esok khusus untuk you all? Okay, siapa nak tahu apakah yang saya nak buat esok? Sebelum saya nak sampaikan poin-poin saya pada hari ini. Saya dah explain apakah itu metabolisme, dan saya nak explain macam mana cara kita nak meningkatkan metabolisme kita. Tapi sebelum tu, boleh tak komen nak tahu, sebab saya nak bagi tahu sesuatu pada you all tentang hari esok, tentang apakah yang you all akan dapat bersama dengan kita sekiranya korang follow kita esok pagi. Siapa nak tahu boleh tak komen saya nak tahu. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Puan Nurul Baizura nak tahu. Okey, Puan Cik Ros pun nak tahu. Kak Cik Ros pun nak tahu. Puan Hajah Dayang Insyirah pun nak tahu. Besok jam 9 pagi saya akan melakukan exercise. Saya akan melakukan exercise. Macam manakah exercise yang saya nak buat esok ni akan meningkatkan tahap metabolisme kita bila kita lakukan secara konsisten setiap hari. Dan pemakanan yang tertentu yang akan menyebabkan kadar metabolisme kita semakin meningkat. Esok jam 9 pagi saya akan buat exercise. Kita akan buat exercise bersama-sama. Jadi saya nak minta you all untuk prepare yourself. Dekat rumah saja pun tak apa, tak perlu nak pergi gym. Kita boleh buat exercise dekat rumah sahaja. InsyaAllah saya akan tunjukkan kepada you all apakah pergerakan-pergerakan tertentu ketika kita exercise yang mana akan meningkatkan tahap metabolisme kita secara drastik, dan insyaAllah badan kita akan dapat rasa perbezaan dia seawal 3 ke 5 hari kalau kita follow exercise begitu secara konsisten. Sehari kita buat dalam setengah jam macam tu. Siapa besok nak bersama dengan saya ketika dalam exercise tu, boleh tak komen saya nak join exercise esok. Benda ni memang real punya benda. That's why walaupun usia saya dah 39 tahun ni, kebanyakan kawan-kawan saya yang berusia 39 tahun, mereka mempunyai masalah berat badan. Perut mereka buncit, seolah-olah macam bukan isteri dia je yang pregnant, malah dengan dia sekali yang pregnant. Pregnant seorang isteri selama 9 bulan, ada tempoh dia. Suami ni, kawan-kawan saya yang lain ni, walaupun nampak macam pregnant tapi tak keluar-keluar. tak keluar-keluar. Tak pergi-pergi lagi ke hospital beranak ni, nak memberanakkan benda yang berada dalam perut dia buncit tu kan. So itulah yang saya nak share esok, terutamanya dan khususnya untuk you all yang sangat gila committed pada malam ini. Saya nak bagi tahu you all, exercise yang saya nak buat esok ni
korang follow selama 7 hari straight, spend masa dalam setengah jam ke 45 minit, insya-Allah akan meningkatkan tahap metabolisme kita, tak kisah usia kita berapa tahun sekalipun. Alright, terima kasih kepada yang nak join. Kepada yang nak join, saya nak minta you all untuk join Telegram channel kita. Cuba komen NKSC supaya besok korang akan dapat notification. Korang akan dapat notification besok sebelum kita start, supaya you all akan nampak, korang akan dapat join kita punya Telegram chat, kita punya exercise. Boleh tak komen NKSC sebelum saya nak sampaikan? Loh, Ying Fang, sama umur tau. Oh, ya ke? Sama sebaya. Alright. Bunting gajah kot. Bunting gajah kalau nak keluar mau menangis. Macam mana nak keluar gajah tu? Alright. So, boleh tak komen NKSC? Komen NKSC. Sekejap, saya tulis kat sini. Koko tak faham. Koko tak nampak apakah itu NKSC tu kan. Komen NKSC, insyaAllah Saka kita akan invite you all masuk kat dalam Telegram channel. Tapi sebelum nak join Telegram channel tu kan, relax ni dulu. Okay, komen NKSC untuk join Telegram channel kita. Komen kejap komen NKSC untuk join. Komen NKSC untuk join Telegram channel kita supaya tak terlepas exercise tingkatkan metabolisme kita esok. Yes. Gitu. Komen NKSC supaya kita tak terlepas dengan apa yang kita nak join esok. Tapi sebelum kita pergi join Telegram channel tu, relax dulu, jangan keluar daripada live ni sebab saya nak explain, takut korang termiss poin-poin penting. Nanti korang akan dapat Telegram, korang akan dapat message dalam inbox masing-masing. Saka kita dah tolong PM kan you all. Tolong PM you all, dan Saka kita akan invite you all join Telegram channel kita supaya korang tidak lagi terlepas dengan setiap info-info yang apa yang kita nak buat pada hari ini. Sebab kita akan bagi lagi banyak lagi benda-benda yang akan bantu you all supaya korang senang nak turunkan berat badan. Baik, boleh tak saya nak masukkan poin saya yang pertama? Apakah sebenarnya cara-cara untuk kita meningkatkan tahap metabolisme kita? Waalaikumsalam Puan Marbakti, apa khabar? Siapa dah ready nak tahu apakah sebenarnya Telegram channel ni? Orang luar boleh join ke? Boleh Kak Asmah. Tidak ada masalah, join saja. Kita create Telegram channel ni, tujuan dia untuk memberikan value kepada mereka yang nak turunkan berat badan tapi tak nampak cara. Jadi kita nak bantu mereka supaya mereka tak lari daripada fokus untuk turunkan berat badan, supaya mereka boleh turunkan berat badan dengan cara yang betul melalui kaedah yang sepatutnya. Alright, so semua kita punya information kita akan bagi tahu dekat dalam Telegram channel tersebut supaya kita tak termiss. Boleh tak komen dah ready? Puan Cik Ros dah komen ready. Dah ready ke untuk kita tahu apakah caranya untuk kita tingkatkan kadar metabolisme kita? Alright. So apa yang saya nak share pada hari ini memang sangat gila powerful. Memang sangat gila best. Kalau kita amalkan tu lagi best. Dan yang lagi best lagi kalau kita boleh tekan button share dan share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab this is real. Ini adalah benda yang terbukti berkesan. Bukan sekadar cakap-cakap kosong saja, tapi cara ini memang terbukti berkesan berdasarkan scientific approach dan juga berdasar dengan pengalaman yang saya dah buat sendiri kepada student-student kita. So that's why ramai student kita berjaya turunkan berat badan dengan cara yang sangat mudah. Tolong tag kawan-kawan, tolong share Facebook Live ni kepada mereka yang mungkin sekarang ni sedang struggle nak turunkan berat badan. Kita tak nak mereka struggle terlalu lama sebab umur kita semakin lama semakin meningkat. Dan kita mungkin dah tak cukup masa lagi dah. Sekurang-kurangnya biarlah kita ada sedikit rasa macam keyakinan diri bila kita berjaya turunkan berat badan dengan dapat bentuk badan yang kita idam-idamkan dengan cara yang betul tanpa menggunakan produk, tanpa perlu pergi berbelanja yang sangat gila mahal kepada macam-macam kaedah yang bukan-bukan. Terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. Saya doakan anda siap anda berjaya. Cara yang pertama, macam mana caranya untuk kita tingkatkan metabolisme? Siapa dah ready nak tahu? Siapakah dah ready nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Bagi saya love penuh-penuh supaya bila kita bagi love ni, saya akan nampak, oh sebenarnya korang dah ready. Sebenarnya korang dah ready untuk mengetahui. Poin yang pertama,
Dah ready? Boleh tak bagi saya lift sekejap? Saya nak betulkan kedudukan kerusi saya supaya saya tak terjatuh sebab excited nak cerita kat you all. Yang pertama sekali adalah dengan cara minum air secukupnya. Okey. Ramai orang salah faham tentang konsep minum air. Siapa dekat sini yang pernah dengar kalau nak minum air ni dia kena minum 7 ke 8 gelas sehari. Kalau tentang minum air ni kita kena minum sampai kita mengikut berat badan kita, Siapa yang pernah dengar dua benda tu? Sebenarnya konsep itu tak tepat, tak betul. Dan bila kita follow konsep macam tu, ianya akan melambatkan lagi progres kita nak turunkan berat badan. Berapa ramai antara kita yang sering tertipu dengan kepercayaan yang kolot. Bila kita nak turunkan berat badan, kita kena buat macam-macam cara. Contohnya macam nak minum air, kita kena minum air berdasarkan berat badan kita, berdasarkan berapa banyak gelas. Tetapi sebenarnya bukan macam tu. That's why apa yang saya nak share, kalau korang perasan setiap kali saya buat live, saya akan memecahkan tembok-tembok yang selalu bagi korang rasa macam buntu sangat. Kenapa sebenarnya susah nak turunkan berat badan walaupun semua tips-tips tu kita dah ikut. Okay, semua tips-tips yang kita Google kita dah follow. Salah juga kan, tak nampak kesan juga. So that's why benda yang betul, kalau kita nak turunkan berat badan, kalau kita nak meningkatkan kadar metabolisme kita, kita minum air berdasarkan warna urin kita. Okey, faham tak warna urin kita tu macam mana? Contohnya macam ni. Warna urin kita menentukan tahap kita punya kita punya tahap dahaga kita, bukan? Kita punya level of hydration kita. Dia akan menentukan tahap hidrasi kita. Maksud saya macam kalau warna urin kita pekat, contoh pekat tu macam mana Contoh pekat contoh kuning yang pekat gila tu. Okey, pekat gila kuning tu bermaksud kita memang sangat-sangat dehydrated. Dehydrated gila kalau warna kuning kita warna kuning yang sangat pekat. Contohnya begini saya dah jumpa satu warna kuning. Siapa nak tengok satu contoh? Punyalah saya gigih nak explain pada you all ni kan. Begini kalau warna urin kita warna kuning macam ni, malah mungkin lagi pekat daripada warna ni, bermaksud kita kena minum air walaupun kita dah minum 8 gelas pada hari tu. Faham tak? Walaupun kita dah minum mengikut berat badan kita pada hari tu, kalau warna urin kita masih lagi macam ni, sebab warna urin kita sepatutnya jernih bila kita dah cukup hidrasi kita. Boleh faham ke? Boleh faham. Contoh macam mana badan kita, macam mana organ dalaman kita boleh menjadi lebih senang nak berfungsi kalau katakan dia tidak diberikan hydration yang secukupnya. Siapa sini faham maksud saya? Formula berat badan kali 30 sama dengan betul ke untuk kira ni? Tak betul Kak Asmah. Macam saya cakap tadi, warna urin kita kena warna jernih. Selagi warna tu tak jernih, selagi itulah kita kena minum air lagi. Sebagai contoh, katakanlah saya setakat ini saya dah minum air sebanyak 8 gelas tapi warna urin saya masih lagi warna macam ni. Kenapa? Sebab mungkin saya minum kopi, mungkin saya minum minuman teh, yang mana minuman teh dan minuman kopi ni adalah sejenis minuman yang nama dia adalah diuretik, yang dia push air keluar daripada badan. Bila kita minum dan dia push semula air tu keluar daripada badan. Sebab saya minum kopi, saya minum teh, ataupun saya exercise dan berpeluh sangat gila banyak, dan menyebabkan saya kena minum air lagi. Sebabkan minuman yang saya dah minum tu akan menyebabkan dia tak cukup lagi. Faham tak? Coach nak tanya, kalau kurang air boleh jadi pening ke? Boleh juga Puan Ju Izzatul. Tapi itu dah tahap yang terlalu ekstrim. Mungkin sebenarnya kena lihat sebenarnya apakah punca-punca yang lain selain daripada tak cukup air. Sebabkan minum tak cukup air itu bukan punca utama. Normally kalau pening ni dia ada masalah yang lain. Okay? Kena lihat dari sudut macam kita punya mata, kita punya exposure terhadap mungkin terhadap radiation ke, contohnya kan. Itu saya faham lah Ada banyak lagi punca-punca kenapa kita pening. Kalau dah jernih coach tapi kita nak minum lagi, tak apa ke? Boleh je cik, tak ada masalah pun. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan kita minum, kalau katakan kita berada
dekat dalam satu environment yang panas, walaupun kita dah minum air lebih pun, kita dah minum air 8 gelas sekalipun, tapi warna urine kita masih lagi kuning macam ni, bermaksud disebabkan kepanasan itulah air di dalam badan kita telah pun disejat keluar. Bermaksud kita kena minum air lagi. Kalau terlebih sangat pun tak okey kan, jenuh pergi toilet. Memanglah sebenarnya memang tujuan kita minum air ni untuk kita buang toksin dekat dalam badan kita. Siapa dekat sini yang sanggup simpan air kencing dalam badan? Siapa dekat sini sanggup simpan kotoran di dalam badan dia? Kita nak kurus ni. Kita nak jadikan diri kita lebih senang turunkan berat badan, tapi badan kita masih lagi dipenuhi dengan toksin, masih lagi dipenuhi dengan benda-benda yang boleh menjadikan badan kita lagi susah nak turunkan berat badan. Siapa yang nak simpan? Siapa yang nak simpan? Kan tak sanggup kan? Saya pun tak sanggup. Jadi saya sanggup kencing banyak. Sanggup kencing banyak, sanggup membuang air besar dengan sebanyak mungkin, supaya, sebab saya faham, melainkan kalau saya makan ayam keluar. Ayam tu keluar juga kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak apa yang kita makan tu, kita nak dia keluar hampas-hampas dia. Najis-najis dia kan. Kita nak keluar, kita nak push toksin-toksin dalam badan kita sebanyak mungkin, supaya progres kita nak turunkan berat badan akan jadi lebih optimum. Tak payah simpan, bukan ada dividen pun tu dia kan Puan Alicia Sofia. Ingat ASB ke kan? Tahulah pergi melabur di dalam toilet, tapi tak dapat ni. Power Puan Alicia punya ayat tu kan. Saya pun rasa macam kejap-kejap nak ke toilet. Betul, memanglah, memang betul. Memang sebenarnya saya tak sanggup kena kencing. Tu dia kan. Tak sanggup cerita. Ni cerita lain ni. Ini bukan cerita Melayu. Okey, itulah yang pertama. Kita kena minum air secukupnya berdasarkan warna urine kita. Kalau warna urine kita warna yang jernih, bermaksud kita dah cukup air. Itu yang pertama. Siapa sini faham yang pertama? Boleh tak komen saya faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Macam saya cakap tadi, share di dalam Facebook group, share link WhatsApp, link live ni dekat dalam WhatsApp group family ke, WhatsApp group kawasan perumahan ke, kawasan JKKK kan, supaya mereka semua ni akan berada dalam keadaan tahap kesihatan yang baik, berpunca daripada hasil tindakan you all yang share Facebook Live ni juga. Sebab ramai orang dekat luar sana memang sangat gila tertipu. Bila mereka nak turunkan berat badan, mereka follow cara-cara yang salah. Dan bila mereka follow cara yang salah, menyebabkan mereka rasa macam tak nampak progres. Mereka dah Google, tapi Google tu pun tak bagi yang betul juga. Sebab setiap orang cara mereka berbeza-beza nak turunkan berat badan. Dia bergantung kepada banyak aspek. Dah semua coach, terima kasih kepada Kak Syariza. Alright, itulah yang pertama. Siapa kat sini yang dah ready? Cara yang kedua, macam mana caranya untuk kita meningkatkan kadar metabolisme kita supaya kita senang nak turunkan berat badan. Sebab macam saya explain tadi, apa yang antara salah satu faktor kenapa berat badan kita senang turun ataupun lambat turun adalah disebabkan masalah metabolisme. Dan antara salah satu benda juga untuk kita lihat macam mana kita nak nampak metabolisme kita semakin meningkat. Ini yang saya nak share pada you all ni. Macam mana cara-cara untuk kita meningkatkan kadar metabolisme kita. Tak kisah usia kita berapa tahun sekalipun. Newsflash, bila kita semakin berusia, badan kita, kadar metabolisme kita semakin merosot. Okay, that's why kita kena faham benda ni sekarang. Kita kena faham macam mana nak meningkatkan kadar metabolisme kita sekarang. InsyaAllah, supaya apa? Supaya walaupun kita dah berusia lagi 10 tahun, 20 tahun, kalau umur kita panjang, kita tidak akan ada masalah berat badan. Sebab bila kita makin berusia, lagi susah untuk kita turunkan berat badan. So that's why saya memang galakkan you all untuk mulakan tindakan awal sekarang. Tapi tindakan yang betul. Okay. Dah ready. Terima kasih kepada yang dah share. Terima kasih kepada yang dah komen ready. Sentiasa share dengan semua, add friend. Ilmu yang baik harus disampaikan. Terima kasih kepada Kak Syariza Azril. That's why sebaik-baik manusia lah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Alright, so yang kedua, macam mana caranya untuk kita meningkatkan kadar metabolisme kita adalah dengan cara memakan makanan yang mengandungi protein yang tinggi ke rendah tak kisah, tapi setiap makanan kita kena ada protein. Yang ni satu benda yang saya nampak macam ramai orang ada masalah macam ini.
Siapa dekat sini rasa dia ada masalah bila dia makan, dia tak ada protein source, tak ada sumber protein dekat dalam dia punya makanan. Sebagai contoh apa tahu? Sebagai contoh, macam bila kita makan breakfast, kita makan roti canai kita makan roti canai contohnya, tak ada protein dekat situ. Bila kita makan nasi lemak contohnya, atau makan bihun goreng pada awal pagi, tak ada protein, tak ada sumber protein. Bila kita makan, let's say bila kita makan lunch ataupun dinner, ayam, ya Allah, cenonet macam ni besar lagi cellophane tape ni, ayam cenonet begini, mana maunya. That's why kita susah nak turunkan berat badan. Biasanya siapa nak tahu apa yang berlaku kepada mereka bila mereka mengamalkan cara makanan sebegini. Nak makan makanan yang berprotein, nak ambil protein source, ambil kecil-kecil ataupun mungkin tak ambil langsung. Nak tahu tak apa yang berlaku kepada diri mereka? Kadang-kadang saya ada perasan satu benda lah. Mungkin sebabkan saya dah ramai sangat bantu orang. Tahun lepas sahaja kita dah bantu seramai 828 orang. Sepanjang mana Batak Fitness ni ditubuhkan, kita telah membantu seramai 927 orang kot. Kita dah bantu seramai 927 orang. Yes, 927 orang. Dan rata-rata mereka ni mempunyai satu masalah yang sama. Mereka kurang ambil protein. Dan bila mereka kurang ambil protein, mereka ada masalah bentuk badan. Mereka ada masalah apa? Mereka ada masalah hormon tak stabil. Mereka senang stres. Mereka nampak macam diri mereka ni macam senang cramp. Kaki mereka rasa lemah. Mereka rasa diri mereka macam tak boleh nak pergi atau berjalan lebih jauh disebabkan masalah kurang ambil protein. So that's why bila saya nampak benda ini dan saya nampak ini adalah satu masalah, saya rasa sangat gila berdosa kalau saya tak share benda ni kepada you all. So that's why saya nak pastikan kepada you all yang mana katakan macam bila kita makan, sepatutnya ada protein source yang ada dalam setiap makanan yang kita ambil. Tak kisah dalam bentuk solid ataupun liquid. Yang paling penting sekali, kita kena ada protein source. Kenapa tahu? Siapa nak tahu kenapa protein ni sangat penting untuk kita meningkatkan kadar metabolisme kita? Siapa nak tahu? Boleh tak komen? Saya nak tahu. Untuk pengetahuan, saya tak jual produk. Saya just nak share kepada you all macam mana cara korang boleh turunkan berat badan dengan ilmu. Dan apa yang saya share kepada you all adalah ilmu-ilmu yang saya dah belajar dalam macam-macam tempat. Dan itulah yang menjadikan diri kita senang nak turunkan berat badan. So that's why saya suka tunjuk gambar-gambar mereka yang telah pun berjaya turunkan berat badan. Boleh tak saya nak tunjuk gambar sekejap sementara saya nak tunggu feedback daripada you all yang komen nak tahu apakah yang kenapa sebenarnya badan kita susah nak turunkan berat badan, ataupun kenapa dia akan menjadikan masalah kita lagi susah nak turunkan berat badan bila kita tak faham benda ni. Saya nak tunjuk gambar dulu, boleh tak? Saya nak tunjuk gambar dulu. Tu dia kan. Contohnya macam apa nama? Macam Kak Yong. Puan nama dia Ayung Zai. Ayung Zai dekat sini macam kenapa macam tak apa clear. Okay, Ayung Zai ni, Puan Ayung Zai dia, nama dia kat sini. Dulu dia macam ni. Lepas dah follow cara kita, follow meal plan daripada kita, berada dalam kita punya coaching selama 30 hari, berubah bentuk badan Puan Ayung Zai sebegini. Dan benda ni ambil masa, dan bila kita faham, kita jumpa tricks dia, insya-Allah kita akan nampak kesan yang sangat gila ketara. Sangat gila ketara bila kita nampak kesan-kesan dia sebegitu. Saya nak bagi contoh yang lain seperti macam Puan Puan Nurul Ikin. Dulu dia macam ni bentuk badan dia sebelum dia bersama dengan kita, dan sekarang ni selepas dah bersama dengan kita, Zaz, nampak tak perubahan bentuk badan dia? Semua lemak-lemak dia terpaksa terbakar lepas dah follow cara kita. So that's why apa yang saya cakap ni bukan setakat berdasarkan scientific approach, tapi dia juga berdasarkan pengalaman saya. Faham ke faham? So saya nak bagi contoh lagi yang lain-lain. Saya nak tunjuk gambar-gambar mereka yang ada dekat dalam live ni je, boleh tak kan? So macam Puan Syariza Azri pun sama juga, dulu dia macam ni, tapi Zaz lepas dah follow cara kita, follow meal plan daripada kita, dan alhamdulillah kesan dia sangat gila ketara perbezaan dia.
Nampak tak perubahan bentuk badan dia? Follow meal plan je. Dan dalam meal plan ini terkandung segala makanan-makanan yang boleh bantu kita turunkan berat badan, termasuk makanan yang boleh meningkatkan kadar metabolisme kita. Dan dalam sekarang kita tak sedar, kita dah berjaya. Kita dah berjaya turunkan berat badan. Faham ke faham? So ada banyak lagi gambar-gambar saya nak tunjuk, tapi tak apa. Yang kenapa sebenarnya makan makanan yang berprotein tinggi akan membantu kita turunkan berat badan. Sebab contohnya, kalau katakan saya makan nasi, okey? Katakan saya makan nasi, contohnya macam okey, saya nak makan nasi hari ni. Apa yang saya makan nasi itu, makanan itu akan, tenaga daripada makanan itu akan digunakan untuk membakar makanan yang kita makan. Boleh faham tak? Siapa yang dah ada point awal boleh list tak? Baru join Tuan Zulhafiz. Alright. Boleh faham tak maksud saya? Contohnya kan, kalau katakan saya makan, katakanlah stapler ni adalah kek. Katakanlah kek ni adalah totally carbohydrate, ataupun kek ni tak best. Kalau katakan ini adalah roti. Roti manis katakan, ataupun gula-gula. Okay? Boleh tak saya nak explain ni? Katakan ini gula-gula, katakan ini bukan stapler, inilah gula-gula. Saya makan gula-gula ni, dan bila saya makan gula-gula ni, tenaga daripada gula-gula ni akan digunakan untuk mencernakan gula-gula ni. Boleh faham tak? Jadi macam apa yang kita makan, makanan kita makan tu akan digunakan semula untuk mencernakan makan. Sebab bila kita makan gula-gula, bukan stapler, bila kita makan gula-gula, tenaga yang dikeluarkan oleh gula-gula tu lebih cepat berbanding dengan makanan lain. Tak sama dengan protein. Protein, bila kita makan protein tu lambat nak ditukarkan kepada tenaga. Badan kita terpaksa keluarkan tenaga tu dulu untuk mencernakan protein tersebut. Dan protein tersebut, walaupun kita makan protein tersebut, kita tak gunakan 100% tenaga daripada protein tersebut untuk dijadikan sebagai tenaga. Tetapi kita hanya akan gunakan dalam 70% sahaja. Lagi 30% tu tak digunakan pun sebagai tenaga, sebab makanan protein tu terpaksa gunakan, 30% tu terpaksa digunakan untuk mencernakan protein yang kita makan tu balik. Boleh faham ke? Boleh faham. Bermaksud bila kita makan protein, tenaga daripada dalam badan kita digunakan untuk mencernakan makanan ni. Jadi menyebabkan badan kita terpaksa keluar tenaga lebih bila kita makan protein. Bermaksud kadar metabolisme kita meningkat. Begitu kan? That's why dalam meal plan kita bagi memang ada contoh-contoh, memang ada makanan-makanan yang boleh meningkatkan kadar metabolisme kita. Memang sebenarnya that's why dalam gambar-gambar yang saya tunjuk tadi, mereka mulakan dulu dengan meal plan kita, dan bila mereka follow meal plan, alhamdulillah kesan mereka memang sangat gila bapak, gila ketara. So siapa sini faham maksud saya, boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Sebab inilah sebenarnya kunci-kunci besar dan kunci-kunci penting macam mana caranya untuk kita turunkan berat badan dengan best. Okey, saya dah bagi 2 poin tadi. Poin pertama tadi adalah minum air. Okey, untuk yang miss tadi poin pertama. Okey, yang kedua tadi adalah dengan cara memakan makanan yang berprotein setiap kali kita makan. Breakfast, lunch, dinner kita kena ada protein. Okey, dah saya bagi tahu juga tadi, besok kita akan buat satu exercise. Exercise apa? Exercise dengan melakukan exercise yang saya nak tunjukkan esok ni jam 9 pagi. Korang akan dapat faham macam manakah caranya untuk meningkatkan kadar metabolisme melalui exercise yang saya nak tunjukkan esok ni jam 9 pagi secara live, khusus untuk you all, especially kepada mereka yang dah join Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat. Kepada yang belum join lagi, komen NKSC, sebab besok juga, sebenarnya malam ni juga saya nak bagi tahu ada satu benda yang best yang kita nak buat bulan depan. Okey, tapi saya akan bagi tahu kalau Telegram channel. Right, so itu adalah benda yang saya nak share kepada you all. 2 benda, saya nak share lagi satu. Macam manakah caranya untuk kita meningkatkan kadar metabolisme? Nak tak nak memang wajib cukupkan protein guys. Gitu kan. Tak cukup protein memang ke laut, memang to the sea. Gitu kan. Alright, so antara benda yang lain yang boleh membantu kita turunkan berat badan, meningkatkan kadar metabolisme kita. Memang yang ni wajib kena juga. Yang ni pun saya nampak ramai juga di kalangan student kita yang mempunyai masalah bila mereka nak turunkan berat badan,
Mungkin pada waktu dia bersama dengan kita pun dia masih lagi ada masalah ini. Tapi yang pastinya sebelum dia bersama dengan kita, lagi teruk keadaan masalah dia. Siapa nak tahu? Yang ketiga, macam manakah caranya untuk kita meningkatkan kadar metabolisme kita supaya kita senang nak turunkan berat badan. Sebab dalam Malaysia ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tuan-tuan dan puan-puan, okey, dalam Malaysia ni kita merupakan negara yang paling gemuk sekali di Asia Tenggara. Saya tak nak cover-cover, saya tak nak kata Malaysia merupakan negara yang paling obes sekali di Asia Tenggara. Tak, memang paling gemuk paling di Asia Tenggara. Kanak-kanak, budak-budak kita nombor 2 yang paling gemuk sekali di Asia Tenggara. Nombor 1 adalah Brunei. Jadi apa yang patut kita buat? Ramai orang faham, oh banyak produk yang terjual di pasaran. Banyak cara yang kita boleh google ke internet. Tapi walaupun ada banyak produk di pasaran, banyak tips-tips kurus di internet, kenapa kita masih lagi masih lagi ada masalah berat badan? Kenapa nombor Malaysia sebagai tangga nombor 1 di Malaysia, di Asia Tenggara ni masih lagi belum diturunkan? Saya nak bagi contoh sikit seperti siapa tahu. Contohnya macam ni. Dulunya Cik Ta mempunyai berat badan dan bentuk badan yang macam agak bulat. Cik Ta pernah dikutuk Puan Azizah Tarmizi, nama Facebook dia. Dia dekat sini tadi. Dia dulu macam ni badan dia. Siapa nak tengok badan dia lepas dah follow cara kita? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Lepas dah follow cara kita, follow meal plan daripada kita, Zas. Nampak tak? Nothing is impossible. Yang jadi impossible-nya bila kita yang tak nak ikut. Boleh faham tak? Kalau kita tak nak ikut, memang segala-galanya bendanya boleh jadi impossible. Jadi apa yang saya nak bagi tahu pada you all sekarang, okey, apa yang saya nak bagi tahu pada you all sekarang adalah mulakan tindakan awal. Mulakan tindakan awal, sebab tindakan awal inilah yang akan menjadi penentu kepada kita punya keadaan tahap kesihatan yang lebih best. Contoh yang lain seperti ni Puan Alia Lim. Sebelum dia bersama kita, saiz baju dia double XL. Dalam masa 26 hari lepas dah follow cara kita, turun kepada saiz XS. Daripada double XL turun kepada saiz XS dalam masa 26 hari sahaja. Dan inilah apa yang saya tunjukkan kepada dia. Dia memang follow bulat-bulat. Follow bulat-bulat. Circle-circle dia ikut. Bulat-bulat lah sampai dia berjaya turunkan berat badan. Sekarang ni dah 19 kilo ke 20 kilo dah turun sepanjang dia bersama kita. Sebab apa yang saya nak share kepada you all sekarang ni juga adalah cara kita lah, kita share ilmu supaya korang boleh faham ilmu kurus ni. Zas kebabum. Tips kurus kat Encik Google boleh menyebabkan suffer diet. Kukus grill panggang, kukus grill panggang. Tu dia kan. Kukus grill panggang steam. Sampai follow meal plan, sampai follow cara diet macam tu, sampai kita boleh potong steam nak makan. Betul tak apa saya cakap kan? Jadi nak senang turunkan berat badan dengan ilmu. Macam mana? Saya boleh suggest kepada you all untuk follow dulu meal plan daripada kita. Sebab meal plan daripada kita memang dah tersusun dengan sangat jelas macam mana caranya kita boleh meningkatkan kadar metabolisme kita dengan jadual pemakanan yang kita create. So, saya nak share yang ketiga tadi ni. Yang ketiga ni ramai orang ada masalah ini dan saya nak tunjukkan kepada you all. Saya nak explain kepada you all yang dah ready. Boleh tak komen dah ready yang ketiga. Dan yang terakhir, ada banyak lagi sebenarnya, tapi esok saya nak tunjuk yang keempat, iaitu exercise. Tapi yang ketiga ni, siapa dekat sini yang dah ready untuk mengetahui apakah sebenarnya cara untuk kita meningkatkan kadar metabolisme kita tanpa berbelanja kepada produk. Kalau kita nak turunkan berat badan, kita masih lagi percaya kepada produk, saya tak dapat nak bantu. Sebab saya tak jual produk kurus, saya hanya share kepada you all macam mana saya dah bantu ramai di kalangan student kita berjaya turunkan berat badan dengan cara kita. Dan saya yakin cara macam ni kalau kita follow je, memang insyaAllah akan dapat turunkan berat badan. Yang ketiga adalah dengan cara tidur secukupnya. Contohnya apa? Sama macam minum air, organ dalaman kita perlukan air untuk berfungsi dengan baik. Okay? Organ dalaman kita juga perlu cukup rest. Macam mana, contohlah kan, macam mana kita punya organ dalaman boleh berfungsi dengan baik sekiranya kita tak bagi rest kepada kita punya organ dalaman. Dan bila organ dalaman kita tak cukup rest, itulah yang menjadikan otak kita tak dapat nak hantar signal dengan sebetulnya.
kepada seluruh tubuh badan kita untuk berfungsi dengan baik, termasuk macam mana nak bakar lemak. Kalau katakan badan kita tak faham sama ada aku patut bakar lemak sekarang ke ataupun aku patut buat benda lain, sebab dia tak cukup rest. Cuba bayangkan kalau katakan kita bekerja selama 48 jam straight, dan adakah kita boleh bagi yang terbaik kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada family kita? Mesti tak dapat. Dan menyebabkan kita rasa macam nak marah, rasa tak cukup tidur, rasa macam nak marah je orang sekeliling kita, especially orang yang kita sayang. Siapa sini faham maksud saya? Kalau katakan kita buat benda yang sama kepada organ dalaman kita, percayalah cakap saya, buatlah sebab segala benda tok nenek diet yang ada dalam dunia ni. Dapatlah segala coach-coach yang turun daripada langit sekalipun, pastinya kita tidak akan dapat turunkan berat badan sebabkan benda yang paling penting sekali jugalah dengan cara cukupkan rehat, cukup tidur. Dapatkan 7 ke 8 jam sehari tidur tu, insya-Allah badan kita akan senang proses segala makanan yang kita makan, lalu mengubah dia kepada tenaga. Cuba kita lihat kanak-kanak, budak-budak, cucu-cucu kita ke, anak-anak kita ke yang mungkin usia dia dalam 9 tahun, 10 tahun ke bawah, mereka tidur yang cukup. Mereka tidur dengan cukup. In fact, kadang-kadang diorang tidur je kerja je. Macam anak saya Noah Ali, dia tidur pukul 11, 12. Kadang pukul 1 tidur, ikut suka hati dia je kan. Ikut suka hati Syaharudin dia saja nak tidur pukul berapa, tapi dia bangun pukul 11. Pukul 3 dia tidur balik. Pukul 3 tidur balik. So total dia tidur tu lebih daripada 12 jam. Anak saya seorang lagi tu, yang nama dia tu Muhammad Syarif, kan? Pun lagilah kerja dia membuta je. Baby, that's why lah mereka senang hyper sebabkan metabolisme dia memang tinggi. Tak cukup rest atau jadual tidur tak menentu, ikut sedap pun memang tak ada efek. Betul, exactly. So that's why 3 benda ni cuba try test dulu, sebabkan 3 benda ni lah benda yang kita boleh kawal. Kita boleh kawal kita punya tahap minum air, kita boleh kawal kita punya tahap pengambilan protein kita, dan juga kita boleh kawal waktu tidur kita. Dan bila kita dapat kawal benda ni semua, insya-Allah proses kita nak turunkan berat badan akan menjadi lebih mudah, sebabkan kita telah meningkatkan kadar metabolisme kita secara natural tanpa menggunakan sebarang produk-produk kurus. Jadi siapa kat sini yang rasa macam bagus explanation ni? Siapa kat sini yang rasa best? Okay, kalau rasa best, kalau korang rasa macam apa yang saya share ni sangat gila membantu terhadap progres kita nak turunkan berat badan, saya cadangkan untuk like Facebook page Syaiki, share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab ramai orang perlu tahu benda Allah ni. Ramai orang tak faham dan masih lagi ikut diet yang suka hati diorang saja, suka hati mereka saja buat diet macam mana sekalipun, tapi masih lagi tak nampak kesan. Jadi mereka rasa bengang, mereka rasa tertekan, mereka rasa macam nak tumbuk orang. So that's why kepada mereka yang rasa benda ni memang terbaik, so share Facebook live ni. Macam saya cakap tadi, sekiranya korang rasa macam berminat nak mendapatkan meal plan daripada kita, sebabkan meal plan daripada kita memang dah terbukti berkesan. Seperti dalam gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi, tu mereka follow meal plan dulu dan dapat bentuk badan dan berjaya turunkan berat badan seawal 3 ke 7 hari macam tu. Walaupun sebenarnya masa yang singkat, tidak ada satu produk pun mereka gunakan, mereka hanya follow meal plan sahaja. Follow meal plan je, zas dapat bentuk badan macam ni sebagai contohnya. Banyak lagi gambar-gambar lain seperti ni berjaya turunkan berat badan berkilo-kilo dalam masa yang singkat, dan mereka tak gunakan sebarang produk langsung. Badan mereka jadi semakin segar. Badan mereka jadi semakin segar, badan mereka jadi semakin mudah bergerak. Pergerakan mereka ketika solat pun jadi lebih senang. Jadi that's why sekiranya korang berminat nak dapat meal plan daripada kita, cuba try contact konsultan Batak Fitness kita yang berhampiran dengan kawasan masing-masing, ataupun boleh klik dekat pin komen tu. Pin komen tu saya pun dah letakkan kita punya nombor konsultan kita juga, nombor team kita, supaya kita semua akan dapat bantu you all untuk turunkan berat badan. Again, esok jam 9 pagi saya akan buat satu exercise, macam mana exercise ni boleh membakar lemak kita. Walaupun kita tengah tidur pun akan terbakar juga lemak kita, sebab metabolisme ni bila kita semakin meningkat, walaupun kita tidur sekalipun, insya-Allah lemak kita pun akan terbakau. Faham tak terbakau? Bukannya tembakau rokok, terbakau. Orang Melaka sikit kan.
Siapa sini orang Melaka? Boleh tak komen seorang Melaka? Kod lah ada orang Melaka kat sini kan. Saya nak share sikit. Melaka, apakah benda yang best dekat Melaka sekarang? Melaka ada mak saya. Melaka ada mak saya kat situ. So so that's why apa ni, kepada yang nak tahu apakah exercise yang boleh membakar, Puan Siti Idah Tauhid orang Melaka, gitu kan. Saya dulu belajar dekat Aikroh Melaka. Apa ni, mak mertua saya pun ada dekat Melaka juga. Pun dekat situ-situ juga, Aikroh juga. Bukit Beruang. Tak jauh lah Aikroh, Bukit Beruang kan. So that's why kepada you all yang nak cuba meal plan daripada kita, boleh hubungi konsultan Batik Fitness. Dan besok jam 9 pagi, jangan lupa untuk berada dalam kita punya Facebook Live. Saya nak tunjuk beberapa pergerakan exercise yang boleh membantu kita membakar lemak walaupun ketika sedang tidur, sebabkan exercise ini akan meningkatkan kadar metabolisme kita. InsyaAllah senang kita nak turunkan berat badan dengan cara mudah. Saya orang Melaka, Puan Liati Anwar. Apa khabar orang Melaka? Saya suka betul orang Melaka bila dia marah. Rasa macam semua benda nak ni marah. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. Alright, terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. Terima kasih kepada yang komen, like dan sebagainya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi esok pagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.